Okey, Assalamualaikum. Sebelum aku tunjuk video pasal nak kira duration tu kan, korang pernah tengok tak yang orang lukis kat kertas kan, lepas tu dia masukkan kertas dalam ni. Jadinya aku nak tunjuk macam mana cara kita nak buat macam itulah. Jadinya korang tengok ni dulu, sebab benda tu penting juga. Benda tu kita buat tu dulu, jadinya nanti korang boleh manfaatkan lah kiraan duration tu kan. Kalau kita tahu kira duration je, tak tahu nak buat apa pun macam tak best juga kan. Jadinya dalam video ni aku ajar macam mana kita nak buat mapping untuk blog lah. Jadinya hari ni aku cuti, hari Jumaat aku memang cuti. Sekejap lagi aku buat video. Sekarang aku pergi beli sarapan. Okey, sebelum kita buat mapping tu kan, aku nak tunjuk barang-barang yang korang kena ada lah. Korang kena ada pensel. Lepas tu nak kena ada kertas A4 kan. Lepas tu nak kena ada pisau dengan caliper. Kalau tak ada caliper pun tak apa, korang pakai pembaris. Ni kan. Okey, jadinya aku tunjuk macam mana. Lagi satu, kita kena ada piston size yang korang nak mapping ni lah. Korang kena ada benda-benda tu semua. Okay, jadinya aku tunjuk macam mana kita nak buat mapping. Okey, jadinya benda pertama yang kita akan buat kan, korang akan apa tahu? Korang akan mark apa salah macam aku cakap mark korang akan mark besar piston ni dulu. Jadinya besar piston ni korang balut dia kertas tu dekat atas piston. Dia sebenarnya ada kiraan dia kalau nak buat benda ni. Tapi aku tak nak bagi korang pening. Ikutlah korang punya piston tu size apa pun, korang buat macam gini lagi senang lah. Tak payah pening-pening nak ukur-ukur. Jadi korang ikut size piston ataupun size blok korang nak mapping tu. Okey, korang mark dia sampai dia dah bertindih macam tu kan. Korang mark lah pakai apa-apa, pakai kertas ke, pakai kertas pula, memanglah pakai kertas, pakai pensel ke apa ke kan, korang mark. Okey, lepas korang mark tu kan, mana tadi? Ni kan, kita dah ada mark. Sekejap, dah ada mark ni. Korang lipat dulu macam ni. Korang lipat dua, tapi kena straight lah korang lipat dua macam ni. Okey, lepas dah lipat dua, kita dah dapat dah ni dia punya besar piston kan. Maknanya balutan piston lah kita dah dapat daripada sini sampai sini. Lepas tu kita ukur panjang dia pula, panjang blok ni. Kau ukur, kau tak ada kaliper, kau pakai pembaris pun boleh. Okey, dah dapat panjang blok tu kan. Korang ambil lah apa benda yang korang dah mark tu, korang letak dekat tempat yang kita garis tu kan. Tempat yang kita garis tu korang mark. Okey, ini aku tunjuk cara paling cowboy je ni. Tapi sistem dia sama je. Okey, korang mark dua tempat. Sini pun korang mark juga. Okey, lepas korang dah mark tu kan, korang dah mark dua tempat tu. Yang pertama sekali kita ambil dia punya lilitan piston, maksudnya lilitan blok lah kan. Yang kedua tu kita ambil panjang blok. Panjang blok tu korang ambil yang last sekali. Lepas tu macam sama macam tadi, kita lipat. Okey, korang lipat benda ni. Korang dah akan nampak tau benda mana yang kita kena potong.
Jadinya panjang blok dia daripada sini ke sini, dia punya lebar piston, maksudnya lilitan piston daripada sini ke sini. Jadinya kita ambil yang ni. Okey, kita potong. Jadinya kita dah dapat apa? Lilitan dia untuk kita pasang dekat blok. Lepas tu baru kita ambil blok. Kita ambil blok, korang masukkan je dalam tu macam ni. Lepas tu dia kan ada penyambung kertas tu kan. Penyambung tu korang letak dekat tengah-tengah ni. Jadinya kita setting bagi kertas tu duduk betul-betul. Tengok macam depan ni tak betul kan. Jadinya kita betulkan lah. Macam dalam yang aku buat ni, aku buat agak tak tegak aku potong. Jadinya korang janganlah ikut aku macam tak tegak kan. Lepas tu kita ambil okey, lepas tu kita ambil selotip kertas. Punyalah tak standby aku nak buat ni. Selotip kertas pun aku main bedal, dia ambil kat mana-mana. Okey, korang ambil selotip kertas kan. Korang selotip benda tu. Jangan bagi dia gerak-gerak lah kan. Tapi sebelum korang selotip tu, korang tengok dulu line dia tu kena tak tengah-tengah. Kalau kena tengah-tengah, baru korang selotip Okey, dah siap. Jadinya bila dah siap macam ni, baru kita guna pensel. Korang orang cakap macam tekap lah. Korang tekap benda tu kan. Korang nak bentuk kan, kita nak tengok bentuk dekat dalam blok. Kau marking macam ni. Lepas kita mapping tu, kita buka. Mapping korang buatlah macam gini. Jadinya korang tahu macam mana nak mapping. Okey, tarik jap ni. Okey, jadinya kita dah ada mapping ni. Sekejap aku tunjuk. Buka dulu. Okey, kau boleh nampak tak? Jadinya apa gunanya kita ambil mapping ni semua untuk apa? Kalau tak ada mapping ni tak boleh je, kita terus voting je. Okey, jawapan dia boleh je nak voting kalau tak ada mapping. Tapi lagi senang ada mapping. Sebab mapping ni banyak benda kita boleh buat. Lagi satu, bila kita ada mapping, kita voting, kita letak dalam blok, lubang-lubang yang kita dah marking tu dia tak lari. Itu satu. Lagi satu, kita kena kira apa tau? Kita kena kira panjang ni daripada hujung blok sampailah ke main transfer port ni berapa mm kan. Daripada hujung blok sampai dekat lubang exhaust tinggi berapa. Jadinya untuk apa kita nak tahu tinggi lubang-lubang ni semua? Okey. Jadinya untuk apa kita nak tahu tinggi lubang-lubang ni semua? Sebab itulah aku buat benda ni dulu, baru aku buat macam mana kita nak kira duration. Dengan benda ni kita boleh tahu duration untuk lubang-lubang transfer port kita. Untuk RPM 8000 kita nak kena voting benda ni naik berapa.
Untuk RPM 10,000 kita nak kena naikkan lubang exhaust berapa tinggi. Jadinya bila korang dah ada mapping ni kan, korang tinggal kira duration. Contoh macam kita nak duration exhaust, maksudnya kita nak RPM kita 11,000. Jadinya kita carilah kiraan berapa tinggi transfer port ni kita kena buang, berapa tinggi lubang exhaust ni kita kena naikkan untuk dapatkan duration RPM 11,000, 12,000, 13,000. Jadinya sebab tu aku suruh korang standby belajar buat benda ni lah. Jadinya bila dah ada benda ni, barulah aku boleh tunjuk macam mana kita nak kira degree ni kan. Benda ni dah siap dah, tapi aku kena terangkan dekat korang benda ni dulu. Jadinya bila korang dah tahu benda ni, insya-Allah lah korang akan boleh buat bila aku terangkan pasal kiraan duration tu nanti. Okey, jadinya itu je lah aku nak share. Pasal kenapa kita nak kena tahu buat mapping ni lah, untuk apa kan. Jadinya itulah cara yang paling senang lah bagi aku nak buat. Tak perlu nak kira-kira piston kali berapa kan. Sebab boleh je kalau aku nak bagi tahu macam mana kita nak kira lilitan keliling tu, tapi benda tu macam ada cara yang lebih mudah. Jadinya aku share dengan korang cara yang lebih mudah. Jadinya lepas korang tengok video ni, aku akan buat video nak kira duration ni macam mana. Okey, jadinya itu je lah aku nak share hari ni. Assalamualaikum.